به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه
تتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebentar tadi kita telah menghayati bacaan daripada Suratul Kahf. Suratul Kahf daripada ayat 45 sehinggalah ayat ke-50. Dan saya memilih pada hari ini tema berkenaan dengan ayat ini kerana mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada tengah hari ini insya-Allah akan menjadi peringatan buat kita semua, lebih-lebih lagi apabila kita menjadikan ayat Al-Quran itu sebagai pedoman dan juga peringatan buat kita. Sesungguhnya tidak adalah peringatan yang terbaik yang datang daripada Allah melainkan Al-Quran dan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sidang muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keterbatasan masa yang ada, kita telusuri ayat demi ayat yang telah kita bacakan tadi dan kita dengarkan sebentar tadi, mengenai di mana Allah Ta'ala telah mengumpamakan dunia ini. Kata Allah, dengan kata Allah, kehidupan dunia ini, masalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard. Kehidupan kita di dunia ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada puan-puan yang mendengar di rumah, samalah seperti air yang kami turunkan daripada langit. Macam mana air yang Tuhan turunkan daripada langit? Itulah air hujan. Yang mana air itu lalu bercampur aduklah tanaman di bumi antara satu sama lain disebabkan turunnya air tersebut. Dengan berkat Allah Ta'ala turunkan air tersebut, maka tumbuhlah, kita lihat di kiri kanan kita ni, pokok-pokok tanaman, kehidupan. Dan kemudian setelah itu فَأَصْبَحَ هَشِيمًا, air tersebut menjadi kering. تَذْرُوهُ الرِّيَاحِ, ditiup oleh angin. Dan ingatlah, وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا, dan Allah Ta'ala itu maha kuasa di atas setiap sesuatu. Dalam ayat ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala menceritakan tentang perihal kehidupan di dunia ini secara umum, yang mana dari segi maksudnya kita boleh ambil ibrah di sini, menunjukkan bahawasanya kehidupan kita di dunia ini sebenarnya adalah hanya sekejap sahaja. Seperti mana air yang turun tadi membasahi bumi dan kemudian dianya hilang ditiup angin, kering. Seperti umur tanaman yang menghijau kemudian dalam masa sekejap berubah menjadi kering dan habis dihembus angin. Kalau kita menyangka kehidupan kita di dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah lama, sebenarnya kehidupan kita di akhirat khairun wa abqa, adalah lebih baik dan lebih lama lagi. Perbandingan ini sebenarnya tujuan Allah Ta'ala menyebutkan hal ini adalah supaya kita tidak tertipu dengan kemegahan dunia yang melalaikan. Ini kerana kita
ya, dengan kehidupan yang Tuhan kurniakan pada hari ini, kadang-kala kita lalai dan leka dengan apa yang kita dapat, menyebabkan kadang-kala kita rasa bahawasanya seolah-olah dunia ini akan kekal selama-lamanya. Dan hingga kita lupa bahawasanya ya, mereka yang mempunyai kekayaan yang banyak sebenarnya tak perlu membangga-banggakan hartanya, dan jangan pula merendahkan orang lain yang tidak mempunyai harta. Kerana yang mencipta segala-galanya ini hanyalah Allah SWT, dan semua yang kita ada pada hari ini akan kembali kepada Allah jua. Kalau kita tengok ayat sebelum 45 itu, ada kisah tentang dua orang pemuda. Seorang pemuda yang kaya raya, yang diberikan kenikmatan hidup yang hebat, dan seorang lagi mukmin tetapi dianya miskin. Kekayaan yang ada pada pemuda yang ada cerita sebelumnya itu telah menyebabkan dia rasa seolah-olahnya dia akan hidup selama-lamanya dengan harta itu. Bahkan kekayaannya itu, kehebatannya di dunia itu telah menyebabkan dia ingat kalau dia dibangunkan oleh Allah nanti, dia akan dibangunkan dengan segala kemewahan harta yang dia ada di dunia. Namun dia telah silap apabila dia melihat harta-hartanya itu pada satu hari akan pergi dan dihancurkan oleh Allah SWT. Namun orang yang beriman kekal akan mendapat ganjaran di sisi Allah. Lalu kita bertanya, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, apakah perkara yang paling baik? Kalau kita kata dunia ini adalah sementara, maka Allah Ta'ala sebut pula pada ayat ke-46. Allah Ta'ala tidak memberi perumpamaan hanya begitu saja, tetapi diberikan dia juga jawapan kepada kita, apakah yang sebenarnya yang terbaik? Maka Allah Ta'ala sebut, berfirman dalam ayat yang seterusnya, Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya harta benda dan anak pinak itu, harta benda dan anak-anak pinak itu adalah perhiasan dunia semata-mata. Dan amal-amal yang soleh, yang kekal faedahnya, itulah lebih baik di sisi Tuhanmu, sebagai tanda pahala balasan, dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Dalam hal ini Allah Ta'ala terangkan kepada kita bahwasanya kita ni selalu kadang-kadang berbangga-bangga dan bersukaria dengan harta benda yang kita ada, bermegah-megah dengan apa yang kita ada. Kita berbangga-bangga dan bermegah-megah dengan banyaknya anak yang kita ada. Namun Allah Ta'ala sebut, bukanlah itu semua perkara yang terbaik yang ada di dunia ini. Sebaiknya ialah wal baqiyatus salihat. Maksudnya perkara-perkara amal soleh, yang mana kita ketahui amal soleh itulah yang kekal ganjarannya di sisi Allah, yang lebih baik daripada semua itu. Maksudnya, kalau kita ada harta sekalipun, maka harta itu tidak memberi kesenangan kepada kita kalau kita tidak menggunakan harta benda itu untuk amalan-amalan soleh, seperti berinfak di jalan Allah, mengeluarkan zakat, membantu orang lain dan sebagainya. Amalan soleh yang kita kerjakan daripada harta tersebut, yang itu yang lebih baik, bukan bermegah-megah dengan harta yang kita ada sebenarnya. Begitu juga dengan anak pinak. Ramai anak itu bukan indikator kepada kejayaan kita hidup di dunia dan akhirat, bukan. Akan tetapi, bagaimanakah insan yang kita boleh didik dan hasilkan daripada anak-anak yang ramai yang kita ada itu sebenarnya, itulah yang lebih kekal abadi di sisi Allah. Maknanya, pada hari ini kita jangan sibuk hanya mencari harta dan sibuk menambah ahli keluarga hanya semata-mata untuk habuan dunia ataupun bermegah-megah di dunia. Akan tetapi, sekiranya kita pada hari ini sibuk mengejar keduniaan, sibuk mencari harta, pastikanlah harta yang kita cari dan kita miliki itu dibelanjakan dan digunakan untuk tujuan amal-amal saleh. Kerana
Kerana apa? Kerana harta kita walaupun 1 million sekalipun, satu pun tidak akan kita bawa ke dalam kubur nanti. Tetapi jariah dan amalan yang kita buat melalui harta tersebut, yang itulah yang nak kita bawa ke dalam alam kubur dan menghadap Allah nanti. Dan kita semua telah mendengar hadis berkenaan dengan apabila matinya anak Adam, terputusnya lah semua amalan, semua perkara di dunia ini akan terputus melainkan 3 perkara. Dan salah 2 daripadanya, apa dia? Yang disebutkan sedekatun jariyah. Sedekah jariah yang kita beri di atas dunia melalui harta-harta yang Tuhan kurniakan kepada kita. Yang itu mengalir lagi pahala dia. Wa waladun salih yad'ulah, dan anak-anak yang saleh yang mendoakan kita di sana. Maknanya hiasan dunia itu tidak berguna sama sekali kalau kita tidak memanfaatkan harta dan anak-anak itu. Kita tidak mendidik anak-anak kita. Kita tidak mengasuh anak-anak kita, tarbiyah anak-anak kita supaya menjadi orang-orang yang soleh. Maka dia tidak akan memberi apa jua faedah kepada kita nanti. Itulah maksudnya al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyat as-salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sebaik-baik pengharapan, sebaik-baik pahala, itulah dia. Dan kemudian Allah Ta'ala mengingatkan pula kepada kita pada ayat yang seterusnya apabila Allah Ta'ala menceritakan tentang perihal dahsyatnya kiamat. Kenapa Allah Ta'ala lepas cerita tentang harta anak pinak ni semua hiasan, Allah Ta'ala cerita tentang kiamat? Kerana Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawasanya memang betul dunia ni tak akan kekal. Dunia yang kita hidup hanya sementara. Kita nak hidup dalam kubur dan mahsyar dan di hari kiamat nanti lebih panjang sangat-sangat berbanding dengan umur kita yang ada di dunia. Cuba kita tengok, mungkin ayah dan ibu kita, ahli keluarga kita, sahabat handai kita, meninggal pada umur, contohnya meninggal pada tahun 2021, ketika umurnya contohnya 20 tahun, ataupun 40 tahun, ataupun 50 tahun pada tahun 2021. Ataupun kita ambil mak ayah kita yang dah meninggal pada tahun 1990, ketika umur dia 60 tahun. Dicampur dengan kehidupan dia sekarang 2021, dah ada lebih 21 tahun, dah 20 tahun lebih dalam alam kubur sana. Kalau campur lagi mungkin dunia ini pergi sampai 2040, manalah tahu. Maka hidup dalam kubur tersebut kalau kita hitung-hitung balik akan lebih panjang daripada hidup kita di dunia. Ada sahabat saya minggu lepas meninggal dunia, Ustaz Wan Ainuddin Helmi. Qari yang sangat muda, sahabat baik kami. Umur 39. Tak siapa sangka dia akan pergi dalam keadaan yang sihat walafiat. Tak ada apa jua penyakit, tak ada apa sakit. Kolesterol bagus, cek darah, tak ada apa tekanan, semua tiba-tiba meninggal dunia dalam masa 10 minit saja, kata isterinya kepada saya. Tanpa apa-apa sakit. Sebab itu kita ni kena bersedia sentiasa bahawasanya kita kerja-kerja juga di dunia, kita cari harta, kita laksanakan tugas kita, tetapi kita kena ingat bahawasanya matlamat kita adalah satu hari nanti kita akan dikembalikan dan menghadap Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Akan diberitahu kepada kamu, akan dihitung, akan dikhabarkan kepada kamu, akan ditunjukkan, akan diaudit setiap apa yang telah kita lakukan di dunia. Sebab itu Allah Ta'ala memperingatkan dalam ayat yang seterusnya, pada ayat 47 sehingga 49. adalah gambaran berkenaan dengan hari kiamat yang sangat dahsyat yang akan berlaku, di mana Allah Ta'ala sebut, wa yawma nusayyirul jibal, dan pada hari kami terbangkan gunung ganang. Cuba bayangkan gunung ganang yang kita ada hari ini, yang kita kadang-kadang nak pergi menginap, nak tidur semua dekat tempat-tempat yang tinggi, bermegah-megah kalau ada rumah dekat tempat yang tinggi. Cuba kita bayangkan pada hari itu, hari yang Allah Ta'ala terbangkan, bongkarkan semua gunung ganang,
Dan engkau akan melihat wa taral arda barizah. Engkau melihat seluruh muka bumi ini terdedah nyata, lapang, kosong, tak ada apa langsung. Masjid ni pun tak ada, bangunan-bangunan yang hebat di Putrajaya ni pun tak ada, semua tak ada pada hari tersebut. Ya. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan kami himpunkan mereka itu semua di padang mahsyar, sehingga kami tidak akan tinggalkan seorang pun daripada mereka. As-sabiqun al-awwalun, sama ada orang yang telah mati terlebih dahulu daripada kita, daripada pandangan para nabi, anbiya, salihin, sahabat semua, sehinggalah ke hujung hari. Bayangkan berapa bilion, berapa milion, berapa banyak punya manusia akan dibangkitkan, dia akan dikumpulkan. Wa uridu ala rabbika saffa, pada hari itu mereka tetap akan dibawa menghadap Tuhanmu dengan berbaris beratur. Hari kiamat kita beratur. Bukan kata hari ini saja kita datang masjid dengan SOP beratur-atur. Pada hari kiamat juga kita beratur. Dan sambil dikatakan kepada mereka, yakni kita semua pada hari itu akan dikatakan, kamu sekarang telah datang kepada kami. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Pada hari ini kamu semua datang menghadap kami, seperti mana kami telah jadikan kamu pada mulanya. Bahkan kamu dahulu menyangka bahawa kami tidak akan menjadikan bagi kamu masa yang tertentu. Bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Maka setengah manusia ni menyangka mereka tidak akan dikembalikan, tidak akan dihadapkan ke hadapan Allah. Maka hari itu semua kita akan dikumpulkan. Tidak ada lagi hari di dunia. Tidak ada lagi pekerjaan yang kita bimbang tentang hilangnya pekerjaan tersebut. Tidak ada lagi anak pinak yang kita bangga-banggakan. Tidak ada lagi kereta besar yang kita naik di dunia. Tidak ada lagi rumah yang besar yang kita diami. Tidak ada lagi pangkat, datuk, datin, tan sri, sebagainya yang kita ada di dunia ni. Semua sama sahaja. Please, ingat, remember. Kita kena ingat, itulah hari yang mana semua manusia akan tunduk. Takutkan Allah, takutkan azab Allah. Jadi suasana yang berlaku itu sangatlah hebat. Dan kemudian wa wudi'al kitab. Seterusnya akan dibentangkan kepada kita kitab catatan amal perbuatan kita. Yang itu yang kita paling takut. Dekat dunia ni mungkin kita boleh tipu, kita boleh menyeleweng, kita boleh helah dengan amal kita, kerja kita di office dan sebagainya. Kita boleh buat trik dan sebagainya. Tetapi pada hari pembalasan, pada hari kiamat, wa wudi'al kitab, kitab-kitab amalan yang akan dibentangkan kepada seluruh manusia. Dan pada hari itu kita akan dapat melihat, kata Allah, fataral mujrimina mushfiqin. Kamu akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa sangat takut apa yang tersurat di dalam dia. Mushfiqin, sangat takut, risau, sebab dia tahu dah. Orang-orang yang berdosa ni bukan kata kat mahsyar, dalam kubur pun dia tahu dah nasib dia tak baik. Sebab tu kita doa selalu kalau orang mati, kita doakan semoga lubang kubur itu salah satu daripada taman-taman syurga. Sebab apa? Sebab kalau dia bukan salah satu daripada taman syurga, dia akan menjadi salah satu daripada lubang api neraka. Sebab kita tahu dah, kalau dia lubang api neraka dalam kubur lagi, mungkin kemudiannya nanti pun tak bau syurga. Sebab itulah orang-orang yang berdosa, pendosa, orang-orang yang tidak beriman pada Allah, orang-orang yang meninggalkan kebaikan, yang tidak melaksanakan suruhan Allah, pada hari itu dia sangat takut. Sebab apa? Wa yaquluna ya wailatana, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Mereka akan kata, ya Allah, celaka sungguh kami. Sebab apa? Mengapalah kitab ini macam tu? Ma li hadzal kitab. Kitab catatan amalan ni, ya Allah, la yughadiru saghiratan wala kabirah. Satu benda kecil yang kami lakukan kat dunia ni pun tak ada yang tertinggal. Bahkan benda-benda yang besar semua dia catat. Illa ahsaha. Kena ingat. Lepas tu kita hari ni nak kena takut pada Allah banyak sikit. Tambah musim-musim Covid, musim-musim akhir zaman kita ni, amalan kita semua dicatat. Tak ada satu pun benda.
Jangan kata kita menipu orang terang-terang, kita menipu orang secara tersembunyi pun dicatat. Kita kencing berdiri pun dicatat. Kita zalim kucing, orang tak nampak pun dicatat. Kita mengata orang, orang tu tak nampak pun dicatat. Kita tulis Facebook, profile gambar kita tak ada, tapi kita mengata orang pun dicatat. Semua dicatat, kena ingat. Tak ada satu pun. Dan Allah Ta'ala pula kita tahu mengetahui segala perkara yang tersembunyi dan nyata. Sebab itulah orang yang diberi, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Haqqah, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, pada hari kiamat nanti, siapa yang diberikan kitab amalannya dengan tangan kanan, pada hari itu fayaqulu ha'umuqra'u kitabiyah, mereka akan berkata dengan sukacitanya kepada siapa-siapa yang ada di sekelilingnya, nah, bacalah kamu kitab amalku ini. Dia bangga sebab dia tahu amalan dia bagus. Tetapi orang-orang yang mendapat amalan dia, kitab amalan dia dengan tangan kiri, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, lebih baik aku tak dapat kitab ni pun tak apa. Sebab itulah kita akan kata kalau kita wal'iyazubillah terdiri daripada kalangan orang-orang yang berdosa. Wa wajadu ma amilu hadira, semuanya amalan yang dah dikerjakan memang ada dalam kitab tersebut, satu pun tak tertinggal. Wala yazlimu rabbuka ahada, pada hari itu Allah Ta'ala tidak akan menzalimi sesiapa pun. Di dunia kadang-kadang kita buat benda baik, kita dibalas buruk. Ada orang buat buruk tapi terlepas di dunia. Buat kemungkaran, buat jahat, buat dosa, di dunia terlepas. Buat baik tak diberi ganjaran, tak diberi pujian, tak diberi hak yang sepatutnya. Itu dunia, kerana manusia tidak bersifat dengan adil seperti mana Allah. Tetapi Allah Ta'ala sebut sebagai penutup tazkirah pada hari ini, ingatlah pada hari kita diberi catatan amalan, diberi pembalasan atas segala yang kita lakukan. Allah Ta'ala kata, wala yazlimu rabbuka ahada, hari itu seorang pun, setiap daripada kita yang ada kita nampak ni, termasuklah yang kita tak nampak, tidak akan dizalimi, kerana Allah Ta'ala tidak akan menzalimi sesiapa pun. Dia akan mendapat segala hak-hak yang dia buat di atas dunia, dan dia juga akan dibalas dengan segala kejahatan yang telah dia lakukan di atas muka bumi. Sebab itu ingatlah, saya juga berpesan kepada diri saya dan juga semua muslimin muslimat yang hadir pada hari ini, bahawasanya dunia ini adalah sementara. Jangan kita leka, jangan kita lalai dengan nikmat dunia yang telah dikurniakan. Sebaliknya, jadikanlah seluruh amalan dan persiapan kita hidup di dunia ini sebagai amalan ataupun persediaan perkara-perkara yang boleh kita bawa nanti menghadap Allah untuk diberi ganjaran yang setimpal dengannya. Jadi dengan itu, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang sentiasa mengambil peringatan daripada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai bahan tadabbur kita yang paling utama untuk kita hayati dan amalkan di dalam kehidupan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi